Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 906. Yang ketiga, memikirkan pahala yang dijanjikan oleh Allah. Yang keempat, memikirkan seksa hukuman Allah. Dan yang kelima, memikirkan apa yang diridai dan apa yang dimurkai Allah. Sambungan daripada pagi semalam. Jadi memikirkan kita di atas janji-janji Allah, iaitu yang diberikan pahala. Setiap amal yang hasanah atau amal yang kebajikan, maka dijanjikan oleh Allah dengan kebaikan, dibalas dengan pahala, walaupun nisbah yang kecil. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa yang membuat kebaikan walaupun sebesar zarrah, satu nisbah yang paling kecil, maka tetap dibalaskan oleh Allah dengan kebaikan. Dan begitu juga di atas kejahatan. Wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Di atas kejahatan itu walaupun sebesar zarah akan dibalas juga dengan kejahatan oleh Allah. Jadi kata almarhum Syekh Abu Lais As-Samarqandi, gunakanlah untuk bertafakur, memikirkan apa yang dijanjikan Allah dengan pahala. Jadi kita ni usaha untuk buat benda-benda yang mendatangkan ganjaran pahala untuk kita. Dan di atas kebaikan-kebaikan yang dijanjikan pahala, nak dapatkan pahala ni tuan-tuan, benda yang bukannya susah. Dia tertakluk di atas kebaikan yang kita buat tadi itu dengan keikhlasan kepada Allah. Walaupun dengan dengan nisbah yang kecil, kita bagi sumbangan RM1 tu dengan ikhlas kepada Allah, dia boleh mengalahkan 1 juta, 1 bilion, 1 trilion. Kalau orang berikan banyak macam mana pun, dengan tidak ikhlas, tak dapat dah apa. Tapi dengan ikhlasnya RM1 walaupun 50 sen, maka itu adalah ganjaran yang besar insya-Allah Subhanahu wa taala untuk orang yang bagi. Jadi kita buat sesuatu tu, kita yakin Allah menjanjikan dengan ganjaran pahala. Jadi maknanya dalam pemikiran kita ni, Tuan Syekh ni ajak supaya kita memikirkan macam mana nak memberikan jalan yang boleh mendatangkan pahala dalam hidup kita sehari-hari. Sebab itu disebut juga dalam kitab Muhimmah, katanya dalam tu ada masa ruangnya kita disuruh duduk untuk beribadat kepada Allah. Jadi pada masa tu kita penuhkan dengan untuk ibadat kepada Allah. Sama ada yang hak yang wajib tu memang tak boleh kata apa dah, perkara yang telah ditetapkan. Yang sunat, janji untuk mendapatkan ganjaran pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita beri orang makan walaupun nisbah yang kecil, maka Allah menjanjikan pahala tu. Bagi kita beri orang makan ni, Allah ganjaran yang cukup hebat. Kita jamu orang makan walaupun nisbah kita bagi tak seberapa, kita yang kata bagi sedikit, tapi itulah satu dari keberkatan hidup. Dan bila kita beri orang makan, Allah membukakan rezeki, ditambah bagi kita insya-Allah. Pahala pun dapat. Tuan-tuan, carilah bertafakur untuk
perkara yang dijanjikan mendapat pahala. Dan yang keempat, kita bertafakur juga untuk memikirkan tentang seksaan-seksaan Allah yang banyak ayat-ayat yang Allah sebut di dalam Al-Quran, supaya kita mengambil pengajaran serta i'tibah. Dan hukuman Allah bagi Tuhan berkuasa untuk berlaku di atas muka bumi ini, ataupun Allah hukum akhirat yang kekal abadi. Tuhan turun seksa azab. Jadi atas muka bumi ni pun bukan Tuhan nak turun seksa azab, tapi itulah keuntungan kita ni umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi telah bermohon minta kepada Allah supaya umatnya diringankan di dunia, di akhirat nantilah untuk menerima balasan sebenarnya. Inilah satu kebaikan kita ni, Nabi berdoa. Ringan-ringan pun teruk juga kita menghadapi ni, kan? Allah berikan kepada kita. Sebab tu bila Tuhan turunkan bala bencana di atas muka bumi ni, adalah hasil daripada kerja-kerja yang dilakukan oleh tangan-tangan manusia itu sendiri. Jadi Allah turunkan sebagai untuk berikan pengajaran. Dikatakan kita sebagai apa? Bala, musibah. Setengah orang dia tak nak sebut bala. Dia kata bukan bala, yang ni bencana alam. Iyalah, bencana alam itulah yang Allah turun musibah ke bala. Jadi itu kita kena fikir masalah. Dan hukuman Allah ni pula ialah kita kena fikir di alam akhirat yang kita akan hidup kekal abadi. Di sanalah kita menerima segala hukuman yang telah kita lakukan sepanjang kehidupan kita, daripada umur aqil baligh sampai kita dicabut nyawa. Berapa tempoh lamanya. Jadi masa itulah kita akan menerima. Dan juga pahala-pahala yang kita buat juga, ganjaran-ganjaran pula di sana juga kita akan kutip hasil daripada kerja-kerja yang kita buat kebajikan di atas muka bumi ni. Dan pahala ni tuan, kita tak nampak. Tak nampak nilai nisbah besar mana. Kita nak kata nilai besar bukit ke besar, tak boleh. Sebab benda pahala ni, ada orang tanya, dia kata besar mana pahala? Jadi nak sebut pahala tu besar mana, kita tak boleh nak sebut benda tu. Ganjaran Allah yang Tuhan beri hasil daripada kerja kebaikan yang dilakukan oleh kita semasa hidup. Jadi kita kena fikir ke arah untuk menambahkan ganjaran, mendapat pahala untuk diri kita. Sebab tu bagi Allah, bila kita menentang Allah, Tuhan tidak rugi. Kita buat taat kepada Allah, Allah tidak untung. Yang untung ruginya kita. Kita nak action, nak lawan, tunjuk lawan Tuhan, cabar Allah Ta'ala. Allah tak rugi. Tak apa kita kata tak nak buat ibadat, kita nak tinggal, Allah tak rugi. Yang menanggungnya kita. Dan jika kita berlomba-lomba kita buat kebaikan, kebaikan itu juga kita yang perolehi balasan, Allah tak ada. Jadi inilah kita tuan-tuan, fikir perkara-perkara yang macam ni. Tafakkaru sa'atin afdalu min ibadati sanah. Itu Nabi kata tu, berfikir-fikirlah kamu satu saat lebih utama daripada ibadah satu tahun. Satu saat lebih baik daripada ibadah satu tahun. Kalau ibadah kita tak ikhlas kepada Allah, ibadah kita dalam jahilnya kita dengan Tuhan, dengan kita berfikir orang yang berilmu, dia berfikir kepada Allah, beribadat kepada Allah, walaupun satu saat, tapi lebih utama daripada ibadah satu tahun. Dan yang terakhir kata Abu Lais, yang kelima, memikirkan apa yang diradai dan apa yang dimurkai oleh Allah. Maka kita dituntut mencari keredaan Allah. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Kita dituntut mencari keampunan dan keredaan Allah. Dan bersegeralah kata Allah, wasari'u, dengan keadaan yang kita bersegera.
Tidak kita tunggu ataupun menanti. Sebab perkara menunggu menanti itu merugikan kita apabila Tuhan cabut nyawa. Ini beringat masa nak mati ni satu dalam ilmu Allah, dalam pengetahuan Allah. Kita tidak tahu bila masa dan ketika ni. Mungkin bagi kita rasa aku ni boleh lagi 30 tahun lagi, 40 tahun lagi. Kita kata. Kerana doktor dia cek dia kata ni dah tak lama ni, dia kata. Doktor dia cek tengok, dia kata tak lama dah, dia kata. Mana boleh tu doktor tentukan gitu. Sebab nyawa tu dalam hak Allah. Lepas tu kita balik, dia berehat, dia beramal, semayang, tak berhenti pergi masjid sampai masa tempoh yang doktor cakap, tak mati lagi, dia kata aku. Yang kawan yang mati dulu. Jadi sebab tu kita tu yang ada almarhum Datuk Mufti Ishaq Baharom, dia cerita lah. Dia kata Ustaz, dia kata ada orang ni, dia kata dia jenis resah gelisah. Dia pergi resah gelisah sampai lengkap, dia pergi buat pemeriksaan dengan doktor. Doktor kata tak ada masalah, jantung okey, semua okey, tak ada masalah. Tapi dia balik pula, dia fikir, dia kata tak boleh, pergi cek lah. Itu doktor kata ginilah, cuba besok bawa air kencing, kita test urine. Jadi malam tu dia pun simpan air kencing dia, letak dalam bilik air. Besok nak pergi, dia pun minta rumah, dia kata tolong ambilkan dia. Rumah dia kata apa dia, dalam bilik air tu saya nak test air kencing, doktor suruh bawa. Jadi tak apalah, rumah dia pun ambil bagi. Dia pergi cek dengan doktor. Doktor cek apa semua, dia kata okey, tunggu di luar sekejap, ambil masa 5-10 minit. Sekejap lagi saya panggil balik. Doktor kata masuk. Doktor kata boleh masuk balik. Doktor pun cek tengok, dia kata saya dah test urine. Dia kata berat ni kalau ikut air kencing ni. Dia kata kenapa doktor, saya masalah macam ni. Dia kata ikut urine test ni, dia kata dah masuk 2 bulan ni mengandung ni. Ini berat punya kes ni, tak pernah orang berlaku macam ni. Rupanya bini dia tukar, bini dia buang air kencing tu. Dia ingat air tu benda buang. Jadi bila suami dia minta, dia ganti air kencing dia pergi. Tu doktor kata ish berat ni. Dia kata kenapa? Apa masalah? Ini dah masuk 2 bulan ni. Kena kencing bini dia. Jadi dia terlampau risau. Dia risau lah, ya Allah. Doktor kata tak ada apa, okey, jantung semua tak ada masalah. Tapi itulah satu penyakit resah dan gelisah. Jadi kita dalam Islam, resah dan gelisah, itulah kelebihan kita bersalawat kepada Nabi SAW. Salah satu fadilat kita bersalawat ke atas Nabi, walaupun pendek, kan? Macam doktor ajar kita itu hari, kan? Payah-payah kita Allahumma salli ala Muhammad, kan? Walaupun kita berselawat pendek ataupun nak selawat panjang, satu kelebihan selawat itu ialah salah satunya Allah melepaskan kita daripada resah dan gelisah. Banyakkan selawat. Rupa juga pernah saya duduk di Kelantan dulu, berjumpa dengan seorang yang beramal. Dia tu guru kampung tapi tak cakap banyak. Saya tanya dia, ni lupa ni kuat lupa ni, ingatan ni kuat ingatan. Dia kata selawat banyak-banyak, insya-Allah Allah ingatkan kita balik, ingatan kita kuat, tak mudah lupa. Itu kelebihan selawat. Dan kelebihan selawat juga dimurahkan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bila kita sebut kata murah rezeki, tuan-tuan jangan nampak selawat kat Tuhan kelepuk jatuh seketui, kan? Duit. Bukan macam tu.
murah rezeki dalam segala hal. Kelapangan hidup, ketenangan hidup, perjalanan hidup, semua itu rezeki. Kita boleh beribadat kepada Allah, datang sembahyang berjemaah, itu rezeki. Ada orang yang tak boleh berjemaah, ada ni itu. Jadi kita beri, Allah beri rezeki macam tu. Itu kata rezeki tu. Kita sebut kita rezeki tu nampak duit, makan, minum, harta benda kan, untuk material, tapi Allah sebut dalam soal rezeki ni semua. Banyakkan selawat, insya-Allah Allah. Jadi sebab tu kita ni selawat ni sebagai satu daripada penawar ketenangan. Dan tuan-tuan boleh buka dalam kitab Mustika Hadis jilid yang pertama, ya. Cukup payah nak cari mana tempat, mana rojuknya. Rojuk dalam kitab Mustika Hadis jilid yang pertama tentang kelebihan selawat, hukum berselawat, ada dalam tu. Itu mudah. Jadi sebab tu kita disuruh memikirkan apa yang diradai dan apa yang dimurkai oleh Allah. Jadi bila kita meletakkan satu ruang masa, kita memikirkan tentang yang Tuhan redha, yang Tuhan murka, mudah-mudahan kita sentiasa mencari keredaan Allah, mencari perkara yang hak Tuhan redha, terhindar daripada benda hak yang Tuhan murka. Jadi dengan cara tak langsung kita mendekatkan diri kepada Allah. Benarlah kata Asy-Syahid, kata-kata hikmat, kata-kata pujangga Asy-Syahid Al-Ustaz Hasan Al-Banna, bila kita duduk dengan yadhkuruna wa yatafakkarun, maka akan melahirkan insan yang ma'rifatullah. Bercantum dua kalimah Allah itu, yadhkuruna wa yatafakkaruna, Allah menjadikan insan itu yang ma'rifatullah. Dia akan menjadi manusia yang kenal Allah. Itu kebaikan kita duduk bertafakur, berzikir, daripada hak yang benda-benda tak elok kita fikir benda ni. Jadi itu tuan-tuan, gunakan ruang ni untuk bertafakur sebanyak, dia kata dalam keadaan kita ni 5 macam ini. Moga-moga mudah-mudahan kita berada pada golongan orang-orang yang mendapat kemenangan di dunia dan juga di akhirat, insya-Allah. Wallahu a'lam. Dia sambung. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahu al-'azim.